Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا. اللهم ya Allah, lapangkanlah dada kami, wa yassir lana umurana, dan permudahkan segala urusan kami, wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana, dan bukalah simpulan lisan kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'a, dan rezeki yang luas, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, amin ya rabbal alamin. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Babu ma jaa fi karahiyati salati ba'dal asri wa ba'dal fajri. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali sambung tajuk bincang kita dalam kitab Bahrul Madhi. Ini mukhtasar bagi kitab Sahih At-Tirmidzi yang dikarang oleh Syekh Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Marbawi Al-Azhari rahimahullah. Bila sebut mukhtasar, maknanya ini adalah ringkasan daripada kitab Sahih Tirmidzi. Imam Tirmidzi himpunkan hadis-hadis berhubung dengan bab-bab ibadah khususnya. Kemudian dipilih hadis-hadisnya disyarahkan oleh Syekh Marbawi. Jadi tajuk kita hari ini dalam juzuk yang kedua kitab Bahrul Madhi ini, babu ma jaa fi karahiyati salah. Ini bab yang telah datang. Bab ini pada menyatakan tegahan ataupun larangan sembahyang sunat, kemudian daripada sembahyang asar, dan kemudian daripada sembahyang subuh. Cuma nanti larangan ini adakah berbentuk makruh ataupun haram, dan apakah tempat larangannya, dan bagaimana pula sekiranya kita datang masjid umpamanya sebelum maghrib. Ini besok Ramadan, jadi datang awal kan, sebab kita nak pergi buka puasa kat masjid. Jadi kita masuk masjid, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza jaa ahadukumul masjid falyarka' raka'ataini qabla iyadisa. Nabi bersabda, bila kamu datang masjid, mayanglah 2 rakaat dulu sebelum duduk dalam masjid. Jadi itu perintah Rasul, disuruh kita sembahyang sunat sebelum duduk dalam masjid. Masalahnya kita datang itu lepas asar, sebelum maghrib. Ini pula nanti tajuk larangan. Jadi soalannya, boleh tak kita sembahyang tahiyatul masjid itu? Jadi boleh atau tak boleh, ikutilah jawapannya sehingga akhir rancangan. Baik hadirin hadirat para jemaah yang dirahmati Allah,
Sebab ini bincangnya nanti larang, tapi ada hadis suruh pula. Ini larang, itu suruh. Mana satu kita nak buat ini? Itu namanya nanti timbul perbincangan. Inilah kadang-kala apa yang dinamakan timbul khilafiyah, perbezaan pandang itu. Baik, kalau beza pandang bagaimana stand mazhab kita Syafi'i? Qala musannif, jadi kata Syekh Marbawi ini tajuknya. Wa anhu wa an Imam Tirmidzi an Ibni Abbas, diriwayatkan sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, kata Ibnu Abbas, sami'tu ghayra wahidin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam minhum Umar bin al-Khattab wa kana min ahabbihim ilayya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anis salati ba'da al-fajr hatta tatlu'a asy-syamsu wa 'anis salati ba'da al-'asri hatta taghruba asy-syamsu. Baik, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya, kata Ibnu Abbas, namanya Abdullah bin Abbas, digelar dengan panggilan Ibnu Abbas. Jadi tuan-tuan kalau baca hadis-hadis dengan Ibnu Abbas, ingat namanya Abdullah bin Abbas. Kalau dibaca Ibnu Umar, namanya Abdullah bin Umar. Kalau baca Ibnu Mas'ud, namanya Abdullah bin Mas'ud. Kalau dibaca Ibnu Amru, namanya Abdullah bin Amru bin Al-As. Kalau baca Ibnu apa lagi? Ibnu Zubair, namanya Abdullah bin Zubair. Tapi kalau jumpa Ibnu Riza, itu artis Malaysia. Dia tak ada kena dengan hadis itu, tak ada. Okay. Mana tahu tambah Ibnu Riza, Abdullah bin Riza, memang dia nama dia Ibnu Riza. Baik, ini Ibnu Abbas, jadi namanya Abdullah bin Abbas. Qala, kata beliau, sami'tu, saya dengar, bukan daripada seorang sahabat Nabi, maknanya dia dengar daripada ramai sahabat-sahabat. Setengah daripada mereka itu sahabat yang diambil hadisnya ialah daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan adalah beliau, Sayyidina Umar ini adalah beliau Ibnu Abbas ini adalah satu orang daripada orang yang lebih kasih mereka itu pada saya. Adalah beliau, yakni Sayyidina Umar ini, beliau ini sangat sayangkan saya. Maksudnya, tuan-tuan, Ibnu Abbas ini, sebelum nak cerita hadis ini, Ibnu Abbas ini seorang sepupu Rasul dan juga sahabat Rasul. Tetapi waktu wafat Rasulullah, Ibnu Abbas ini baru berusia 16 tahun, anak muda. Tapi alim dan termasuk di kalangan 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasul. Paling banyak ialah Abu Hurairah, kemudian Abdullah bin Umar. Baik, kemudian antaranya lagi ialah Anas bin Malik. Antaranya yang keempat Sayyidatina Aisyah. Jadi beliau duduk ranking yang kelima. Abdullah bin Abbas ni duduk nombor 5 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasul. Walaupun dia muda, 16 tahun waktu wafat Rasul, tapi sangat alim kerana didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu di zaman pemerintahan Sayyidina Umar, beliau berusia 20-an. Maka Sayyidina Umar bawa Abdullah bin Abbas ini masuk dalam majlis veteran sahabat yang senior, sehingga ada sahabat yang menegur Sayyidina Umar bawa dalam majlis pembesar. Sayyidina Umar ketua negara, ni gubernur dipanggil pembesar, masuk budak muda seorang namanya Abdullah bin Abbas.
Kerana sayangnya Sayyidina Umar kepada Abdullah bin Abbas ni seorang anak muda yang alim. Baik, itu riwayat hadis ini. Jadi Ibnu Abbas cerita dia ambil riwayat hadis ini daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dan adalah Sayyidina Umar adalah orang yang sayangkan saya, antara orang yang sayangkan saya, kata Ibnu Abbas. Apa cerita hadis ini? Ceritanya bahawasanya Rasulullah SAW menedah seseorang daripada sembahyang, kemudian sembahyang ni makna sembahyang sunat, kemudian daripada sembahyang fardu subuh hinggalah terbit matahari, dan daripada sembahyang dan sembahyang sunat, kemudian daripada sembahyang asar hingga masuk yakni terbenam matahari. Jadi dalam hadis ini disebutkan waktu larangan sembahyang sunat ada 2, tapi nanti disimpulkan ada 5 waktu, 5 waktu yang dilarang itu. Ini hadis ini sebut 2, daripada 2 ini dia akan pecah jadi 4. Baik, itu ceritanya. Apa ceritanya? Cerita hadis ini adalah Rasulullah SAW melarang bersolat sunat ba'dal fajri, selepas solat fardu subuh sehingga terbit matahari. Yang kedua, Nabi larang sembahyang sunat selepas daripada fardu asar, solat fardu asar sampailah terbenam matahari. Nanti kita masuk bincang macam mana dengan tahiyatul masjid dan seumpamanya. Baik, kata Abu Isa Tirmizi, dan pada bab ini, bab yang kita bincang ini adalah riwayat daripada Ibnu Abbas. Tapi kata Imam Tirmizi, bab ini juga ada riwayat daripada Sayyidina Ali, Ibnu Mas'ud, Abi Sa'id, Uqbah bin Amir, Abi Hurairah, Ibnu Umar, dan Samurah bin Jundub, Abdullah bin Amru, Muaz bin Ufra, As-Sanabuhi, Salamah binti Al-Aqwa, Zaid bin Thabit, Aisyah, Ka'ab bin Murrah, Abi Umamah, dan Amru bin Abbasah. Maknanya bukan Ibnu Abbas dia menyebutkan hadis ini, ramai sahabat yang menyebutkan tentang larangan waktu sembahyang itu, lepas asar dan lepas subuh. Kata Imam Tirmizi, bermula hadis Ibnu Abbas yang kita baca ini daripada Sayyidina Umar, hadisnya hasan lagi sahih. Ini bukan hadis palsu, bukan hadis dhaif, tapi hadisnya bertaraf hasan lagi sahih. Dan hadis ini juga telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, dan Imam Muslim pun tulis dalam kitab Sahih Muslim. Yang kita baca ni Mukhtasar Sahih Tirmizi, ya. Jadi hadis ini memang sahih. Baik. Kalau begitu, berapakah waktu yang dilarang kita bersolat? Qala musannif rahimahullahu ta'ala, maka kata Syekh Marbawi, waktu-waktu yang dimakruhkan. Jadi ceritanya di sini waktu itu disebut naha, Nabi larang. Larangan itu adakah bersifat makruh ataupun haram? Sebab Nabi larang. Jadi larangan ini boleh dibaca dalam 2 bentuk, makruhkah ataupun haram. Baik, hadirin para jemaah dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka sebilangan ulama mengatakan itu waktu haram. Setengahnya mengatakan waktu tersebut sembahyang sunat waktu lepas fardu subuh dan lepas fardu asar tu, sebahagiannya kata makruh, tetapi makruhnya makruh tahrim. Kalau belajar dalam fiqh, usul fiqh, makruh ni ada 2 macam. Satu makruh tanzih, satu makruh tahrim. Jadi makruh tapi sudah menghampiri haram. Baik. Sebahagiannya kata bukan lagi makruh tahrim, memang haram. Baik, maka itu waktu larangan. Bilakah waktunya? Waktu-waktu yang dimakruhkan, yang dilarang ni, sembahyang sunat di dalamnya, kata Imam Nawawi,
terhimpun di dalam beberapa hadis. Yang kita baca ni satu hadis saja. Kalau kita ambil hadis-hadis yang lain, kita himpunkan, maka ada 5 waktu yang dilarang kita sembahyang sunat. 5 waktu. Nanti ada pengecualian dia. Pertama, dikecualikan solatnya. Kedua, dikecualikan tempat. Ada tempat, waktu ni tidak dilarang langsung. Antara tempat yang tak dilarang kita, tak ada tegahan, ialah di mana tuan-tuan? Di Masjidil Haram Mekah. Di Masjid Haram Mekah. Tapi bagus ni bila saya ajar begini, ada jemaah yang lepas subuh buat sembahyang sunat, kena marah. Sebab dia mazhab lain, mazhab lain tak boleh. Mazhab Syafi'i memang tak mengapa, memang dikecualikan Masjid Haram. Itu kemuliaan Masjidil Haram. Tidak ada waktu larangan bersolat di sana. Tuan-tuan nak sembahyang hajat lepas asar, nak sembahyang hajat lepas subuh, tak apa. Itu satu tempat yang dikecualikan. Ini di sisi mazhab kita Syafi'i. Jadi mereka mazhab lain, dia marah orang kita, nak apa tak subuh bayang. Tapi dia cakap Arab lah, dia kan cakap Arab, kawan tu pun tak faham, main giling-giling kepala. Kira halal je lah. Halal. Kalau dia kata haram, kita tunjuk nombor, dia kata. Dan di sisi mazhab Syafi'i tak apa. Memang masih haram tu dikecualikan, dan nanti ada beberapa solat yang dibolehkan. Nanti kita sebut mana kaedah kata boleh. Baik. Ada 5 waktu. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah, kalau kita himpunkan beberapa hadis, ada 5 waktu ditegah, dilarang kita sembahyang sunat. Pertama, selepas kemudian daripada sembahyang asar, ba'dal asri, Nabi sebut selepas solat fardu asar hingga masuk matahari. Waktu matahari nak terbenam tu. Yang kedua waktu kuning sampailah matahari terbenam tu. Tu waktu dilarang. Kecuali lah memang tuan-tuan tak sembahyang lagi asar tu. Sekarang ni contoh maghrib masuk 7.25. Biasa 7 suku 7.20 tu memang kuning-kuning rembang-rembang nak masuk maghrib tu. Jangan pula tak sembahyang asar. Haram tu kalau dah sembahyang asar. Sekian dimaklumkan tahu. Awak tu tak sembahyang asar lagi, sembahyang juga. Ini orang cerita sembahyang sunat. Sembahyang fardu tak sembahyang, kena sembahyang kan. Haram waktu ni. Haram tu yang dah sembahyang lah. Yang belum sembahyang wajib sembahyang. Terbanyak sudah 2 kan. Satu lepas fardu asar. Yang kedua waktu kuning-kuning matahari nak terbenam tu. Baik, nanti cerita Tahiyatul Masjid macam mana? Tunggu je lagi. Itu sudah 2. Yang tiganya kemudian daripada fardu subuh hingga terbit matahari. Lepas subuh sampai terbit matahari. Yang keempat, waktu matahari sedang terbit tu sampailah dia naik sekira-kira, kalau tengok mata ni sudah 1 galah naik segalah. Sempurna matahari itu terbit. Itu waktu larang Itu dipanggil, itulah yang Rasulullah sebut sembahyang antara 2 tanduk syaitan. Sembahyang antara 2 tanduk syaitan. Itu waktu sembahyang bagi orang yang sembah matahari. Di Jepun mereka dah sembah matahari, waktu itulah waktu matahari tengah terbit. Nabi kata itu solat waktu itu solat antara 2 tanduk syaitan. Bila ni matahari sudah terbit, kerana syuruk itu matahari terbit habis subuh. Sekarang ni habis subuh berapa? 7.25 dan 7.17. 7 suku lah. Kata sekarang ni habis subuh 7 suku. Jadi 7 suku tu lebih kurang ambil dalam 15 ke 20 minit. Itu waktu matahari sedang terbit. Itu dilarang sembahyang sunat. Okey. Kalau nak sembahyang syuruk pun setelah 16 minit atau 20 minit matahari itu terbit, baru sembahyang syuruk, isyraq dia panggil, sembahyang isyraq. Baik. Sudah berapa? Sudah 4. Yang kelima,
Yang kelima, waktu rembang matahari hinggalah gelincir. Waktu rembang ni, hari ni Zuhur masuk berapa ni? Dah masuk dah Zuhur ya. Saya tengok balik saya punya phone, Zuhur masuk 1.24. Jadi lebih kurang 5 minit sebelum Zuhur tadi itu dipanggil, itu waktu matahari betul-betul atas kepala tu, waktu rembang dipanggil. Kecuali pertama di Mekah, Masjid Haram. Yang kedua, kecuali dibolehkan sembahyang hari Jumaat. Jumaat tu matahari atas kepala tu, sebelum masuk Zuhur. Masuk Zuhur dengan gelincir matahari ke arah barat itu. Itu maksud gelincir. Gelincir maksudnya sudah masuk Zuhur. Ya. Jadi itu waktu larangan. Kalau begitu sudah berapa waktu tuan-tuan? 5 waktu ni dilarang kita bersolat sunat. Ya. Jadi maknanya itu waktu larangan kita bersolat sunat. Baik. Maka telah ijma' umat, kata Imam Nawawi, ijma' umat atas makruh. Makruh maknanya dilarang. Setengahnya kata haram sembahyang sunat. Sembahyang sunat yang bagaimana? Sembahyang sunat yang tiada mempunyai sebab baginya di dalam segala waktu yang 5 itu waktu yang dilarang itu. Ijma' ulama. Dan telah muafakat mereka itu harus sembahyang segala fardu yang ditunaikan di dalamnya. Apa maksud muafakat? Sepakat ulama kata boleh. Macam tadilah, dia belum sembahyang asar, habisnya maghrib masuk 7.25. Jadi dia 7.20 pun nak sembahyang. Itu memang dia wajib, sebab itu sembahyang fardu. Ini kita bincang sembahyang sunat ya. Baik. Jadi sepakat muafakat ulama kata kalau sembahyang fardu yang belum ditunaikan itu memang wajib ditunaikan walaupun sudah di hujung waktu tadi. Dan telah bersalah-salahan. Jadi khilaf ulama pada segala sembahyang sunat yang ada baginya sebab dan sudah berlaku sebabnya. Ini tuan-tuan kena faham. Sembahyang sunat ni tuan-tuan. Tuan-tuan tahu sembahyang sunat kan? Sembahyang duha, sembahyang zuhur, sembahyang qabliyah, ba'diyah zuhur, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, apa lagi? Tahiyatul masjid, sembahyang sunat wudu, sembahyang sunat apa lagi? Hajat, sembahyang sunat macam-macam lah sembahyang sunat. Sembahyang sunat ni kalau tuan-tuan belajar dalam bab fiqh, dia terbahagi 2. Satu, sembahyang sunat yang berwaktu. Ya. Apa sembahyang sunat yang punya waktu? Duha, tahajud, ada waktu-waktu dia kan? Tarawih. Tarawih kan waktu dia. Lepas tu sembahyang tarawih ni sembahyang yang punya waktu. Sebab tu sembahyang tarawih bila waktu dia tuan-tuan? Bulan Ramadan satu. Yang kedua, selepas solat fardu Isyak. Sebab tu kalau tak sembahyang Isyak, tak boleh tarawih lah. Ini datang masjid, tengok orang tarawih, dia ajak, mat, tarawih dulu mat, Isyak balik dah. Tak sah. Sebab sembahyang tarawih mesti dilakukan selepas solat fardu Isyak. Itu syarat dia. Maka kalau tak Isyak, tak sah tarawih. Itu namanya solat yang punya waktu. Baik. Kalaulah tuan-tuan dah faham main tarawih mesti selepas solat fardu Isyak. Kalau kita musafir, kita buat jamak takdim. Jamak takdim ni kita sembahyang Isyak waktu maghrib. Sembahyang maghrib, main Isyak. Belum masuk Isyak, boleh tak tarawih? Boleh. Jawapan dia sah. Lurus ke belakang? Boleh tarawih. Jangan boleh apa tarawih ni Isyak tak masuk lagi. Syarat dia mesti main Isyak je. Oleh kerana kita musafir dan sembahyang Isyak, boleh tarawih. Okay. Kalau solat sunat Isyak tu kan? Solat sunat Isyak Ba'diyah bagi orang yang jamak. Yang tarawih ni. Okey. Kita buat tarawih dulu, lepas tu buat ba'diyah boleh tak? Kita tarawih dulu buat ba'diyah. Boleh, sebab ba'diyah ini maknanya selepas Isyak. Dia tak syarat selepas daripada fardu tu terus menerus. Maknanya asalkan selepas Isyak. Syaratnya masih Isyak lah ba'diyah kan. Baik.
Macam juga sembahyang witir. Sembahyang witir bila waktu dia sembahyang waktu baik, balik semula dia. Jadi sembahyang ni ada berwaktu, ada yang bersebab. Lepas tu sembahyang duha masih ada waktu dia. Kalau kita main duha pukul 1 tadi boleh tak? Boleh, selagi tak masuk zuhur boleh main duha. Cuma afdalnya ialah awal pagi itu, pukul 9 pagi itu atau afdal. Ya, baik. Balik tajuk tadi. Jadi sembahyang yang berwaktu ni, dia ada waktu dia. Qabliyah, ba'diyah, sebelum zuhur, lepas zuhur. Yang kedua, sembahyang yang bersebab. Sembahyang bersebab ni pula terbahagi pada dua macam. Satu, sebabnya sudah berlalu sebabnya. Ya, dalam kitab lama dia panggil terdahulu sebabnya. Yang kedua, terkemudian sebabnya. Pening cakap kita lama ni, cakap bahasa moden. Sebabnya sudah berlaku. Yang kedua, sebabnya ada sebab tapi belum berlaku. Saya kumpulkan apa sembahyang yang punya sebab. Ada hajat. Sebab apa sembahyang ni? Sebab ada hajat. Sebab apa sembahyang ni? Sebab nak beli kereta ni, Lamborghini Ferrari. Buat sembahyang sunat istikharah. Ada sebab dia. Kita nak pilih kereta mana, Lamborghini ke Ferrari ke Bugatti. Setakat kancil tak apa, tak istikharah pun tak apa. Bukan menghina bagi tahu. Nak beli Ferrari ke, nak beli Lamborghini ke Bugatti, itu kita buat solat punya sebab. Apalagi ada sebab, masuk masjid ada sebab, ambil wudu ada sebab. Apalagi kita nak pakai ihram, main sunat ihram ada sebab. Baik, maka sembahyang sunat yang bersebab ni dipecah dua. Satu yang sudah berlaku sebabnya. Contoh, tuan-tuan dah masuk masjid. Bila sudah masuk masjid, maka disunatkan tahiyatul masjid. Selagi tak masuk, tak sunat tahiyatul masjid. Dia tahiyatul masjid mesti sudah berlaku. Okey. Sunat wudu, dah ambil wudu. Sembahyang sunat wudu. Sudah berlaku sebabnya. Sembahyang hajat ni hajatnya belum berlaku. Hajatnya terkemudian, sebabnya terkemudian. Terus kita sembahyang hajat dulu, hajatnya kemudian dapat. Istikharah macam tu juga, kemudian dapat. Sembahyang sunat ihram macam tu juga. Kita belum buat umrah lagi, maka baru pakai ihram saja. Maka dipanggil sebabnya belum berlaku. Maka kata Imam Nawawi, khilaf alim ulama dalam masalah ini. Jadi sembahyang yang sudah berlaku sebabnya ataupun terdahulu sebabnya, maka boleh dibuat walaupun pada waktu larang, waktu haram tadi boleh. Contohnya, tuan-tuan masuk masjid sebelum maghrib, kan itu waktu dilarang sembahyang sunat, betul? Nabi kata jangan sembahyang sunat ba'dal fajr, ba'dal asri, lepas sembahyang asar. Tapi kita masuk masjid, Nabi pula suruh kita kalau masuk masjid sembahyang 2 rakaat. Itu arahan Nabi pula, suruh sembahyang sebelum duduk sembahyang 2 rakaat. Jadi bertembung antara arahan dengan larangan. Maka ulama-ulama melestarikan, oleh kerana dia masuk masjid itu sudah ada sebabnya, maka dia boleh sembahyang sunat tahiyatul masjid walaupun pada waktu yang dilarang. Boleh. Ini di sisi mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi, no, tak boleh. Malah mazhab Hanafi kata makruh sembahyang tahiyatul masjid tu. Jadi kita mazhab Syafi'i, ya. Jadi boleh. Kalau ditanya hujahnya sudah berlalu sebab, sudah berlaku sebabnya. Mana dalil, tuan-tuan? Dalilnya pada bab akan datang, tapi saya bacakan dulu. Dalilnya, kita guna kaedah sebabnya sudah berlaku. Satu hari Rasulullah SAW, Nabi tak tinggal solat sunat ba'diyah zuhur. Nabi tak tinggal ba'diyah zuhur, sunat ba'diyah zuhur. Satu hari datang rombongan daripada luar Madinah. Jadi ini sembahyang sunat, ini tetamu. Jadi melayan tetamu wajib, ini sembahyang sunat. Jadi bila bertembung sunat dengan wajib, utamakan yang wajib, tetamu datang. Jadi Rasulullah layan tetamu ni sampai waktu asar. Jadi sudah ketinggalan sembahyang sunat ba'diyah zuhur tu, tertinggal. Jadi masuk asar, sembahyang asar.
selepas asar baginda qadhakan ba'diyah zuhur. Sedangkan Nabi larang sembahyang sunat lepas ba'diyah lepas asar. Tapi Rasulullah sendiri sembahyang qadha sunat tadi. Sembahyang sunat Nabi qadha selepas fardu asar. Di situ ulama ambil banyak hukum. Pertama, dipaham kaedahnya. Kenapa Nabi larang sembahyang lepas asar tapi Nabi buat? Kerana sembahyang itu ada sebab, dan sebabnya sudah berlaku. Apa yang berlaku? Yang berlaku tetamu datang, tertinggal ba'da zuhur. Ada sebabnya, dan sebabnya sudah berlaku. Maka ambil kaedah itu, ulama Syafi'i kata sudah masuk masjid, sudah ada sebabnya, dah berlaku sebabnya, walaupun waktu larang, ambil daripada hukum tadi Nabi sembahyang sunat ba'da zuhur lepas fardu asar. Itu satu hujah. Hujah yang kedua, satu hari tuan-tuan pun kita dah belajar kan, sembahyang sunat sebelum subuh tu kan besar pahala dia. Nabi kata 2 rakaat sebelum subuh lebih besar daripada dunia dan isi dunia. 2 rakaat sebelum subuh. Jadi satu hari seorang sahabat ni lepas sembahyang fardu subuh, dia bangun berdiri. Nabi tanya, bukankah kamu sudah sembahyang dengan saya tadi? Dia kata, benar ya Rasulullah. Sekarang ni saya nak sembahyang sunat subuh dia. Dia tertinggal sunat subuh 2 rakaat tadi, dia nak sembahyang lepas fardu subuh. Nabi tak larang. Jadi di situ kaedahnya, sebabnya sudah berlaku. Jadi kita dah masuk masjid, dah ada sebab untuk tahiyatul masjid, maka di sisi ulama Syafi'i dibolehkan walaupun pada waktu larang. Satu. Begitu juga kita dah ambil wudu, kita datang masjid sebelum maghrib, kan itu lepas asar, waktu matahari nak terbenam tu kita ambil wudu, maka kita pun sembahyang sunat wudu pun boleh, kerana sudah berlaku sebabnya tadi. Dia ada sebab dan sebabnya sudah berlaku. Apa yang sudah berlaku, kita dah ambil wudu, maka dah ada sebab untuk sembahyang sunat wudu. Boleh faham? Jadi sembahyang tahiyatul masjid boleh, sembahyang sunat wudu boleh, sembahyang qadha pun boleh. Sama ada qadha sembahyang sunat ataupun qadha sembahyang fardu, boleh pada waktu-waktu yang dicegah tadi. Tetapi pada sembahyang yang punya sebab tapi sebabnya belum berlaku, dipanggil terkemudian sebabnya, itu tak boleh buat waktu larang. Macam kita ada hajat, tak boleh buat sembahyang hajat lepas asar. Jangan ajak orang, jom main hajat lepas asar. Orang tak pernah buat je. Ada sebab, walaupun ada sebab, tapi sebabnya belum lagi berlaku. Sembahyang sunat istikharah tak boleh buat Apalagi sembahyang sunat yang tak boleh sebabnya berlaku. Macam tadi dah sembahyang sunat ihram, kalau lepas asar tak perlu lagi sembahyang sunat ihram. Jemaah saya baru ni kami bertolak ke masa tu tolak ke Madinah. Kita tolak ke Madinah lepas asar. Jadi pesan berjemaah jangan sembahyang sunat ihram. Waktu itu waktu dilarang tu. Baik, kalau begitu apalagi yang boleh tuan-tuan Baik, yang boleh begini. Sembahyang tahiyatul masjid, sembahyang sunat tahiyatul masjid satu, sembahyang sunat wudu lagi, sembahyang qadha, sama ada qadha sembahyang sunat ataupun qadha sembahyang fardu. Yang tiga, sembahyang jenazah. Boleh buat lepas subuh, boleh buat lepas asar, boleh. Sebab dah dimandikan, sebabnya sudah berlaku. Dah mandi, dah kafan, boleh kita sembahyang jenazah lepas asar. Begitu juga dengan sembahyang sunat gerhana matahari. Lepas asar pukul 6 diberitahu gerhana, kita boleh berasar. Boleh, kerana sebabnya sudah berlaku. Itu kaedah dia. Apalagi yang bolehnya, sujud syukur. Anak kita dapat masuk universiti, dapat berita tu tadi lepas asar, boleh sujud syukur. Itu nama, begitu juga dengan sujud tilawah. Ini semuanya sembahyang yang dibenarkan kita lakukan selepas fardu asar dan selepas fardu subuh pada waktu larang tadi.
boleh jelaskan itu kaedah dalam mazhab Syafi'i. Ya. Semayang sunat taubat dianggap belum berlaku lagi, walaupun kita ada dosa sebab kita minta ampun. Jadi ampunan itu dianggap belum lagi berlaku, walaupun dosa itu dah berlaku. Jadi dianggap semayang sunat taubat itu belum berlaku lagi, sebabnya ada sebab tapi belum terlaksana lagi. Jadi dia tak boleh buat pada waktu-waktu larang. Jadi pertama sekali ingat, ni larangan. Jadi dia kecualikan pertama sekali semayang yang punya sebab ya, dan sudah berlaku sebabnya. Kita ambil hukum kias dalam mazhab Syafi'i. Dalil kita ialah Rasulullah pernah semayang sunat ba'diyah zuhur lepas pada asar itu. Satu. Yang keduanya, tadi cerita sahabat tadi dia qada'kan solat sunat subuh lepas semayang subuh tu. Sebab tu memang ada khilaf ulama tu. Ada setengah dia kata tunggu matahari terbit baru qada'kan semayang sunat subuh tu, tapi ambil hadis tu setengah ulama kata boleh. Jadi tuan-tuan nak buat yang mana satu? Baik, kita buat ambil jalan yang cermat. Maksud cermat ni, kalau di surau masjid, tuan-tuan lepas asar jangan buat benda tu. Sebab orang kita hari ni dia tak faham kan. Jadi bila kita lepas asar, lepas tu kalau tengok orang semayang lepas asar tu, kadang-kadang jangan kita tegur. Barangkali kita niat dia semayang kodok kan. Mana ada semayang sunat ba'diyah asar. Sangka baik mungkin dia semayang kodok. Jadi kalau kita nak kodok macam tadi, kalau di Pakistan ke di mana negara Arab ke mazhab Hanafi, biasa dia datang lewat subuh tu, main subuh, lepas tu dia main sunat biasa. Tapi Malaysia tak biasa, jangan buat. Nanti kita mayang sunat itu orang tegur kita, Syekh, apa ni lepas subuh mayang ni haram tu. Kita kata qada, apa ni mayang pun qada. Dua-dua kena ya. Itu sebab saya kata kalau nak buat bapak rumah. Kita cakap kodok pun kena, kita jadi lebih baik buat di rumah. Itu kalau nak buat lepas subuh tadi tu, sebab kita nak dapatkan fadilat sembahyang sunat qabliyah subuh tu. Ataupun tunggu nanti habis waktu baru buat. Itu memang jalan cermat lah dipanggil ya. Baik, itu pengecualian. Kecuali yang kedua, di Masjidil Haram, waktu Masjid Haram tidak ada waktu larang, nak sembahyang bila-bila pun boleh. Itu punya nas dan dalil tu mazhab Syafi'i. Tapi mazhab yang lain dia tak terima. Itu baru ni ada jemaah yang kena tegur, lepas tu mengadu, dia orang tegur saya Ustaz. Tak apalah, dia punya mazhab lain tak apa. Maka pada mazhab Syafi'i dan pada satu taifah, satu kelompok mengatakan harus yang demikian itu semuanya tidak makruh. Ini sembahyang yang saya sebutkan tadi. Dan di sisi mazhab Abu Hanifah dan lainnya, mereka kata itu waktu larangan. Kerana umum hadis tadi Nabi larang sembahyang ba'diyah asar, ba'diyah subuh, maka dia pakai umum hadis tak boleh. Kalau buat juga makruh. Tapi saya tengok sekarang ni pun Pakistan yang pergi umrah, Masjid Haram ke Masjid Nabawi ke, dia pun buat title masjid. Rupanya mazhab dia pun ada khilaf juga lah dalam mazhab ya. Dia orang pun sekarang ni main sunat title masjid juga, walaupun datang lepas-lepas kat maghrib tu kan. Kita pergi kat maghrib tu Masjid Nabi tu kan, Masjid Haram tu tak apalah, kita anggap dia tak ada larangan. Ni Masjid Nabawi tu jadi dia pun main title masjid juga. Okay. Baik, itu yang dapat kita bincangkan hari ini. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam ya. Cuma kaedah tu jadi berbeza sebab yang ni dia pakai hadis yang sebelum ni. Hadisnya kata Ibn Abbas, beliau ambil daripada Sayyidina Umar, bahawa Nabi larang semayang lepas subuh, lepas asar. Jadi dia pakai umum. Jamak okey kan? Okey ya. Jamak okey. Jamak tak ada masalah. Jamak memang dibolehkan ya. Okey, kemudiannya apa dia? Jadi dia pakai kaedah tu. Kita pakai kaedah, kita ambil hadis lain, mergekan. Sebagai sandaran kita kata tak apa tu, sebab ada perbuatan Nabi yang Nabi sendiri pernah sembahyang ba'diyah zuhur lepas asar. Itu hujah kita. Jadi fair lah, masing-masing ada. Jadi kalau dia nak marah kita pun kita ada pendirian, dia ada pendirian dia. Itu namanya khilaf. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam.
Kita sambung nanti. Bismillah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.